Assalamualaikum, juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Thank you kerana sudah lagi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam. Jadi kepada yang baru saja mengenali channel ni, untuk mendapatkan kisah penuh boleh terus ke playlist. Saya telah buat pembahagian di antara segmen Tamar Jalis, jilid 1, jilid 2. Sekarang kita dah pada jilid yang kedua. Playlist untuk Tok Awang, segmen Himpunan Kisah Mistik, dan segmen yang terbaru, Merungkai Misteri. Boleh cek dalam playlist untuk ikut setiap episod dia tanpa tertinggal. Baik, saya tak nak mengoceh terlalu panjang. Dah terlalu lewat untuk saya rekod ni. Jam menunjukkan 12.25 minit malam ni. Baik, kita akan teruskan dengan jilid yang kedua, Tamar Jalis, episod yang ke-34, yang bertajuk Berjanji dengan Syaitan. Saya lihat lelaki itu duduk di atas anak tangga sambil tunduk memicit pangkal keningnya. Pak Mardan dan Datuk hanya memerhatikan sahaja telatah lelaki itu dalam kedinginan malam yang mula merangkak ke subuh. Di langit, bintang timur mula bangkit bersama dengan kokok ayam yang bertalu-talu dari kampung yang berdekatan. Datuk menggeliat. Dia tahu sebentar lagi orang-orang kampung akan datang berjemaah di masjid. Kalau boleh, Datuk dan Pak Mardan tidak mahu orang-orang kampung tahu tentang perbuatan lelaki itu. Kalau orang-orang kampung tahu bahawa angkara yang terjadi di malam pengantin berpunca dari lelaki itu, tentu sahaja lelaki itu akan menerima akibat yang buruk. Sekejap, ada motor lalu. Baik, kita teruskan. Datuk dan Pak Mardan mahu menghindarkan kejadian itu dari berlaku dalam kawasan masjid. Bagaimana? Apakah lafaz taubat yang kau ucapkan tadi benar-benar ikhlas atau ditekan oleh rasa yang terdesak? Soal Pak Mardan. Lelaki itu tidak menjawab. Bertaubatlah. Bertaubatlah dengan hati yang jujur. Janganlah kamu ulangi perbuatan yang terkutuk ini. Ilmu dunia tidak ada yang kekal. Tidak ada siapa yang gagah dan berkuasa selain dari Allah. Ujar Datuk dengan nada suara yang lembut. Sinar mata Datuk redup memandang wajah lelaki itu penuh simpati. Kau dah sesat di hujung jalan. Kembalilah ke pakan jalan. Allah amat mencintai pada makhluknya yang insaf. Pak Mardan terus memberi nasihat. Lelaki itu tidak menjawab. Dia tetap tunduk sambil memicit pangkal kening. Dan Datuk sudah tidak boleh bersabar dengan perangai lelaki itu. Waktu subuh pun sudah hampir. Dalam beberapa minit, orang kampung akan sampai. Datuk tahu kalau dia tidak bertindak, berarti dia mendedahkan diri lelaki itu pada kecelakaan. Datuk lagi sekali menghampiri lelaki itu. Angin subuh yang bertiup memberi kesejukan pada diri saya. Kokok ayam terus bersahut-sahutan. Bintang timur di kaki langit kian mengecil. Tiba-tiba, saya lihat Datuk menekan tulang bahu lelaki itu dengan tangan kanannya sekuat hati. Saya lihat lelaki itu rebah perlahan-lahan. Badannya kelihatan semacam lembek. Datuk pun berhenti menekan bahu lelaki itu. Pulanglah. Pulang. Sebelum orang-orang kampung datang. Kalau mereka datang, kamu akan menerima padah yang buruk. Ujar Datuk sambil menampar belakang lelaki itu dengan tapak tangan kirinya. Lelaki itu bagaikan tersedar dari tidur. Toleh kanan dan mula mahu menyembah kaki Datuk. Datuk terus menolak lelaki itu hingga tersungkur ke belakang. Jangan. Kuat pula bunyi motor lah ni. Jangan perlakukan aku macam tu. Antara kita tidak ada siapa yang besar dan harus disembah. Menyembah manusia dan patung itu perbuatan yang salah dari segi hukum Islam, kata Datuk dalam dingin subuh itu. Lelaki itu bangun, matanya merenung wajah Datuk. Dahinya masih berkerut. Dia membuka mulut sambil berkata, jika aku bertaubat, kau tidak akan melakukan sesuatu pada aku ke? Jangan bertaubat kerana takutkan manusia. Bertaubatlah kerana insaf dan cinta kau pada Allah. Balas Datuk. Lelaki itu narik nafas yang panjang. Matanya masih lagi merunung wajah Datuk meminta simpati. Datuk bagaikan tahu apa yang bergolak dalam dirinya. Datuk meminta dia bercerita bagaimana puncanya dia boleh menuntut ilmu yang bertentangan dengan agama Islam yang suci. Menurutnya, dia terdorong menuntut ilmu salah itu berpunca daripada masyarakat di kampungnya yang tidak mahu memaafkan atas perbuatan yang dilakukannya. Meskipun dia mengakui pada mereka
perbuatan itu terpaksa dilakukan kerana terdesak. Apa yang kau buat? Tanya Pak Mardan. Saya mencuri 2 kepul besar padi untuk anak saya yang sakit. Bila kau lakukan perkara tu? Datuk mula menyoal. Masa mula-mula Jepun datang ke Malaya, mereka adukan perbuatan saya tu pada Jepun. Saya diseksa meskipun saya menyembah kaki orang yang punya beras tu untuk minta maaf. Lagi? Tanya Datuk lagi. Saya merasa malu. Anak isteri saya merasa malu. Akhirnya saya lari ke Selatan Siam dan menuntut ilmu ini dengan harapan saya akan dihormati dan dikagumi. Jelas lelaki itu dengan jujur. Datuk dan Pak Mardan pun berpandangan. Tetapi, bila sudah ada ilmu, kau jadi manusia yang takbur dan mahu tunjuk kuasa lalu memeras orang lain untuk hidup. Ujar Datuk lagi. Lelaki itu terdiam dan termenung panjang. Datuk dan Pak Mardan tidak tahu apa yang bermain dalam tempurung kepalanya. Janganlah takut dan merasa malu sesama manusia, tetapi takut dan malulah pada Allah yang memberikan kau nyawa, tubuh badan dan panca indera yang tidak ternilai harganya buat kau. Bersyukurlah pada kuasanya dengan mengikut segala suruhannya dan menjauhi dari perbuatan yang ditegahnya. Datuk terus memberikan penerangan. Lelaki itu kelihatan resah. Dia mundar-mandir di halaman masjid, duduk di anak tangga masjid. Duduk di anak tangga masjid kembali. Tiba-tiba batuk bertalu-talu. Dia mengurut-urut dadanya dengan tangan. Nafasnya kelihatan sesak. Bibirnya kelihatan kehitam-hitaman. Saya mula tercium bau kapur barus, bau sintuk dan limau yang selalu digunakan untuk memandi mayat. Datuk menghampiri lelaki itu yang mahu merebahkan badannya ke atas tanah. Datuk berdiri lutut. Kepala lelaki itu diletakkan atas paha kanan. Pak Mardan dan saya berpandangan. Subuh sudah pun tiba. Sebentar lagi masjid itu akan didatangi oleh orang-orang kampung. Kokok ayam juga sudah mula berkurangan. Tidak serancak tadi. Tetapi rasa sejuk terus menggigit kulit badan bersama dengan hembusan bayu subuh yang tenang. Langit biru kelihatan bersih bersama dengan kepulan awan yang berbagai bentuk. Sesekali saya terdengar bunyi ranting getah dan cempedak yang reput jatuh ke bumi. Saya menoleh ke arah tanah kubur yang terletak di sebelah kanan masjid. Samar-samar saya lihat batu nisan yang terpacak kaku. Badannya ini dah lemah. Gerak nadinya pun lemah. Beritahu Datuk pada Pak Mardan. Mata lelaki itu tegak memandang langit. Mata hitamnya sudah tidak bercahaya lagi. Datuk rasa cuping telinga itu. Maafkan saya, Datuk rasa cuping lelaki itu. Dia ni dah parah macam terkena bisa. Tambah Datuk sambil meraba seluruh kulit lelaki itu. Tiba-tiba Datuk meletakkan tapak tangan kirinya ke atas ubun-ubun kepala. Mulutnya bergerak-gerak membaca beberapa ayat dari surah Yasin. Ilmu yang dituntutnya memakan dirinya sendiri ni. Geluh Datuk dan dahi Datuk kelihatan berpeluh. Pak Mardan menekan bibir bawahnya dengan gigi atas. Dalam keadaan yang agak gawat itu, saya lihat lelaki itu menarik nafas panjang dan terus mengucap 2 kalimah syahadah dengan lancar dan jelas. Sebaik sahaja dia selesai mengucap, nafasnya pun terus terhenti dan Datuk merapatkan kelopak matanya dengan menggosokkan ibu jari kiri pada kulit matanya. Allah sayangkan dirinya dan dia mati sebagai orang Islam. Pada zahirnya kita lihat dia sesat dan jauh terpesong dari ajaran agama. Tetapi dengan kuasa Allah, dia ni sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Keluh Pak Mardan. Datuk pun mengangkat mayat lelaki itu ke dalam masjid. Sesungguhnya, Allah tu Maha Kuasa. Dan kita ni sebagai manusia tak berhak pun nak menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu sebagai murtad ataupun kafir. Yang berhak menentukan semuanya ini adalah Allah. Dan Allah akan menghitung amalan dan kejahatan seseorang. Kata Datuk pula. Orang-orang kampung yang ke masjid subuh itu terkejut melihat mayat dalam masjid. Datuk lalu memberitahu orang kampung apa yang terjadi. Akibatnya timbul perbalahan kecil kerana ada orang-orang kampung yang tidak mahu menanamkan jenazah lelaki itu.
Kamu harus sangat kena ingat tanggungjawab orang yang hidup ialah menguruskan mayat ni dengan sempurna. Kalau tak ada seorang pun yang mahu menyempurnakannya, seluruh penduduk kampung ni menanggung dosa. Ini fardu kifayah. Soal dia membuat dosa tu ialah urusan dia dengan Allah. Suara Datuk lantang. Orang kampung yang baru selesai sembahyang subuh berpandangan sesama sendiri dan perbalahan yang terjadi pun terus hilang. Semuanya bersetuju untuk menguruskan mayat lelaki itu. Akhirnya, Pak Mardan dapat juga mengetahui asal-usul lelaki itu. Dia berasal dari satu kawasan di Perlis yang letaknya berhampiran dengan sempadan Siam. Dia datang ke situ kira-kira 10 tahun yang lalu, membeli sekeping tanah yang letaknya agak terpencil dari kawasan rumah orang-orang kampung di situ. Setelah urusan mengkebumikan jenazah selesai, Pak Mardan, saya dan Datuk bersiap-siap untuk meninggalkan daerah kampung Sungai Tinggi. Sebaik saja kami melangkah keluar dari masjid, beberapa orang kampung datang menemui Datuk. Mereka minta Datuk dan Pak Mardan tinggal untuk beberapa hari lagi di situ. Kenapa? Cukup lembut Pak Mardan bertanya pada mereka. Kami bimbang kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, balas orang kampung. Datuk garu pangkal kening kiri 2 kali. Datuk renung ke langit melihat awan putih yang berarak tenang. Datuk renung muka orang kampung. Kenapa kita mesti takut pada cerita yang belum terjadi? Kenapa kita tidak takut pada Allah? Kenapa yang kita tidak memohon perlindungan darinya? Allah yang Maha Kuasa. Penuhkanlah masjid dan surau bila sampai waktu sembahyang. Bacalah surah Yasin dengan betul pada setiap malam. Daripada menghabiskan masa dengan bersembang tidak tentu arah. Terang Datuk sambil memasukkan kad pengenalannya ke dalam saku baju. Kalau ada awak, lagi baiklah, balas orang kampung. Saya ni pun memohon dan meminta pada Allah. Ingatlah, Allah sayangkan orang yang mencintai dirinya. Biarkanlah kami pulang. Saya akan menolong awak jika difikirkan perlu. Datuk pun menarik tangan saya, meninggalkan kawasan masjid dengan diikuti oleh Pak Mardan. Orang-orang kampung hanya memandang langkah kami yang telah menuju ke tepi jalan raya. Kerana hari masih lagi awal, baru jam 2 petang. Pak Mardan mengajak Datuk pergi ke Taiping untuk membeli beberapa helai kain pelikat cap siput. Cap siput siapa tahu ada contoh tak? Boleh komen. Yang tak tahu cap gajah duduk. Baik, saya teruskan. Datuk pun memenuhi permintaan Pak Mardan. Secara kebetulan pula Datuk mahu membeli beberapa butir kemenyan putih serta pulut hitam. Sementara menanti bas dari Pantai Remis ke Taiping, Datuk dan Pak Mardan terus bercakap-cakap. Aneh juga ya manusia yang meninggal tu. Pak Mardan memulaikan bicara. Datuk tersengih sambil menekan daun rumput dengan hujung kasut capal buatan orang Minang. Saya sudah di atas batu tanda jalan. Usahlah, dikenang dan disebut orang yang dah mati, balas Datuk. Kenapa awak tak usaha mengubati dia? Pak Mardan bertanya. Bila ajal seseorang itu sudah sampai, tak ada siapa pun yang boleh menahannya. Kuatnya motor ni. Dia ni memang hebat ni, memang laju. Kuat motor dia ni. Baik, saya teruskan. Kita boleh berikhtiar kan? Menurut cakap guru akulah. Seorang dukun atau pawang hanya boleh mengubati dan menyembuhkan penyakit setakat 99 jenis penyakit sahaja dengan izin Allah, balas Datuk. Pak Mardan menggosok-gosok batang hidungnya dengan ibu jari kanan. Kerana terlalu lama digosok batang hidungnya yang dempak itu menjadi merah berkilat bila dipanah sinar matahari. Penyakit ni ada berapa jenis sebenarnya? Soal Pak Mardan sambil berhenti menggosok batang hidung. Matanya tajam merenung wajah Datuk. Kata guru aku yang diketahuinya ada 100 jenis. Manusia cuma boleh berikhtiar dan berusaha mengubatinya setakat 99 je. Yang satu lagi tetap menjadi hak Allah. Di sinilah letaknya timbang rasa dan kasihnya Allah pada manusia. Dia cuma mengambilnya satu sahaja. Manusia sudah merasa berat sedangkan yang 99 itu dia suruh manusia berikhtiar mencari ubatnya sesuai dengan peredaran masa dan zaman. Datuk bagaikan berkuliah di hadapan Pak Mardan. Bas yang dinantikan pun tiba. Kami pun naik.
Lebih kurang 45 minit berada dalam perut bas. Kami pun sampai di perhentian bas bandar Taiping yang tidak mempunyai bangunan. Dari situ, kami bergerak menuju ke bangunan kedai batu sederet yang terletak di jalan besar. Masuk ke kedai menjual kain pelikat kepunyaan India Muslim. Setelah berlaku tawar-menawar di antara Pak Mardan dengan penjual kain pelikat, Pak Mardan setuju membeli sehelai kain pelikat cap siput yang bercorak besar. "Ini untuk dipakai ke masjid," kata Pak Mardan pada saya. "Cukup cantiklah warnanya," balas saya. "Warna tak penting. Yang pentingnya berapa lama kain ini boleh digunakan," sahut Datuk. Lalu saya dan Pak Mardan pun ketawa. Tuan punya kedai tersenyum dan memasukkan wang yang diambil dari Pak Mardan ke dalam laci yang bermeja panjang. Dari kedai itu kami menuju ke Pasar Besar Taiping untuk membeli kemenyan putih dan pulut hitam dari pekedai Melayu. Memang jadi kebiasaan pada diri Datuk lebih suka membeli barang di kedai Melayu. Kalau tidak ada, barulah dia akan pergi ke kedai India Muslim. Saya kira Datuk ni menyimpan sedikit rasa perkauman. Tetapi bila hal itu diajukan padanya, Datuk menafikan dengan alasan dia berbuat begitu bukan kerana sikap perkauman. Dia mahu menolong bangsanya yang agak mundur dalam bidang perniagaan. "Kalau aku tidak tolong bangsa aku, siapa lagi nak tolong?" katanya. Memang ada logiknya cakap Datuk itu. Ketika Datuk memilih-milih kemenyan putih yang baik, dia bertemu dengan seorang kenalannya dari Gunung Semangkul, iaitu seorang ulama terkenal di Perak dan pengasas sekolah Al-Ihya Al-Sharif, iaitu Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Di sini diberikan catatan ulama ini sudah meninggal dunia. Datuk memperkenalkan kawannya itu dengan Pak Mardan. Sekejap saya menjelah. Dalam tempoh 2-3 minggu sebelum ni, saya ada terbaca dari mana yang mengatakan bahawa kisah Tamar Jalis ni adalah kisah daripada bayangan dia sendiri. Ataupun katanya dia cerita yang dibuat-buat, katanya lah. Okey, tapi bila kita sentiasa membaca, kita mengikut jalan cerita je. Dengan detail-detail yang diberi, orang tu dah meninggal, orang tu dah berpindah sekian-sekian. Dulu kawasan ni nama apa, sekarang kawasan ni nama apa. Kita tak nampak benda tu macam dibuat-buat. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua? Boleh share kan pendapat di dalam ruangan komen. Baiklah, saya teruskan. Datuk memperkenalkan kawannya itu dengan Pak Mardan. Setelah bertanya khabar tentang anak isteri, Datuk pun terus bercerita pada kawannya itu yang memakan masa lebih kurang 10 minit. Mereka bersalam dan berpisah. Dari pasar kami bergerak menuju ke sebuah kedai buku. Di kedai buku itu, Datuk membeli beberapa buah kitab yang bertulis Jawi. "Saya balik dululah ya." Tiba-tiba Pak Mardan memberitahu Datuk dalam perjalanan menuju ke Masjid Bandar Taiping untuk menunaikan solat asar. Datuk tidak menjawab kecuali tersenyum sambil meneruskan perjalanan ke masjid. Bila selesai solat dan berdoa, Datuk segera menghampiri Pak Mardan dan berkata, "Adat orang berkawan kan, kalau datang berdua, pulang pun berdua. Mesti sabar dan setia serta bertimbang rasa." "Saya ni ada hal," balas Pak Mardan. "Pelik juga. Tiba-tiba saja ada hal. Kita balik bas pukul 7 sesudah sembahyang maghrib di sini." "Saya tak mahu. Saya nak kena pulang sekarang." Saya lihat muka Pak Mardan berubah. Matanya kelihatan bercahaya. Datuk termenung panjang. "Terpulanglah pada awak. Cuma yang dikesalkan permintaan awak saya penuhi. Tetapi permintaan saya awak hampakan. Langkah dan rentak awak tak sama dengan saya ni." Datuk meluahkan perasaannya. Pak Mardan diam. Tangan kanannya menekan jenang pintu. Dia merenung ke arah Datuk macam orang yang mahu bergaduh. Saya ni tak merasa rugi pun kalau tak berkawan dengan awak." Memang di luar dugaan saya, Pak Mardan mahu berkata begitu pada Datuk. Darah saya naik dengan tiba-tiba. Malu rasanya diri bila Datuk diperlakukan demikian. Saya bangun. Tiba-tiba Datuk memegang kaki kanan saya. "Jangan ikut darah muda. Ilmu kau tidak sebanyak mana.
Jangan cuba nak belagak. Inilah salah satu sebabnya aku tak mahu menurunkan ilmu aku pada engkau. Kau ni terlalu panas, kata Datuk. Saya pun duduk kembali. Tak apalah Mardan, pulanglah. Semoga Allah memberkati perjalananmu. Terhindarlah kau daripada sebarang kecelakaan dalam perjalananmu, Mardan. Maafkanlah aku. Cukup lembut suara Datuk dalam ruang lingkup Masjid Taiping yang sejuk dan nyaman itu. Pak Mardan tidak membalas cakap Datuk itu. Sebaliknya, dia menghempaskan daun pintu masjid dengan sekuat hati. Dia melangkah meninggalkan masjid. Datuk termenung panjang. Dia memerah otaknya memikirkan sikap Pak Mardan yang tiba-tiba menjadi marah tanpa sebab. Dan akhirnya Datuk membuat kesimpulan apa yang dialaminya sebentar tadi adalah satu pengalaman baru yang aneh dalam hidupnya. Ini satu ujian. Ataupun sememangnya dia mahu mencabar aku. Kerana dia tahu aku dengannya tidak seguru. Bukan sikap aku nak membeli tidak bertempat. Keluh Datuk dalam perut masjid sambil memandang kipas anginnya berputar. Saya pula hanya memicit pangkal kening sambil merenung keluar menerusi tingkap masjid yang terdedah. Kenderaan dan manusia yang berjalan di jalan jelas kelihatan dalam sinar-sinar matahari petang yang kian redup. Sabar itu kunci kebaikan dan marah itu punca kecelakaan. Itulah pesan guru aku dulu dan pesan itu aku sampaikan pada engkau, Tamar. Untuk dijadikan pelita hidup kamu. Dunia ini penuh misteri, kata Datuk merenung muka saya. Datuk juga memberitahu saya sebab dia mengambil keputusan untuk pulang lewat kerana menurut gerak rasa panca inderanya, perjalanan yang dibuat sebelum matahari terbenam akan berhalangan besar. Sementara menanti matahari terbenam, Datuk menghabiskan masanya dengan membaca Al-Quran. Saya pun keluar dari perut masjid menuju ke sebuah kedai yang berdekatan. Saya membeli buku tulisan yang setebal 20 muka dan sebatang pensel yang sudah siap diasah. Bila buku dan pensel berada di tangan, saya terasa lapang. Ada sesuatu yang mesti saya kerjakan sementara menanti Datuk berhenti membaca Al-Quran. Dengan menjadikan mata tangga masjid sebagai meja, saya terus menulis beberapa rangkap pantun orang tua-tua yang saya minati dalam tulisan Jawi yang tidak berapalah cantik. Kebanyakan dari rangkap pantun itu saya perolehi daripada nenek. Semuanya berunsurkan nasihat dan tunjuk ajar yang baik. Bila ada masa terluang, pantun yang saya tulis itu saya akan bacakan pada nenek. Suka benar hatinya. Ini adalah salah satu sebab yang mendorong saya untuk menulis pantun. Kenapa? Kenapa kau duduk menulis kat sini? Kamu ni anak siapa ni? Anak peminta sedekah mana pula yang mahu menumpang sini? Sini bukan tempat peminta sedekah. Masjid bukan rumah kebajikan. Berdesing telinga saya mendengar kata-kata itu yang keluar daripada mulut seorang lelaki 50-an. Orangnya kurus dan badannya agak bongkok bila berjalan, memakai kain pelekat dan baju Melayu. Misainya tebal tidak padan dengan bentuk wajahnya yang kecil dan kering. Dia memakai songkok putih yang sudah pun bertahi lalat. Saya tunggu Datuk saya lah. Mana Datuk kamu? Dalam masjid baca Al-Quran. Lelaki itu diam. Dia terus ke dalam masjid. Ambil penyapu lalu membersihkan kesan-kesan pasir yang terdapat di tangga masjid dan ruang hadapan. Tahulah saya bahawa lelaki itu menjadi siap masjid tersebut. Datuk selesai membaca Al-Quran. Datuk menghampiri saya dan matanya memerhatikan tajam ke arah Tok Siak yang menyapu bahagian kiri masjid. Lama juga Datuk tenung Tok Siak yang berbadan melengkung. Tamar, masuk ke dalam, baca kitab ataupun surah Yasin daripada membuang masa di situ. Suara Datuk yang agak tinggi dan keras itu membuat Tok Siak berpaling ke arahnya. Tok Siak datang mendekati Datuk sambil membawa penyapu. Awak, Mail, dah lama kerja sini? Dah lama. Sejak bercerai dengan isteri, saya tinggalkan kampung Paya Takung dan menetap kat sini. Baguslah, balas Datuk dan mereka pun bersalaman. Datuk menyatakan pada Mael, iaitu Tok Siak tadi, yang saya ini adalah satu-satunya cucu yang paling disayangi dan selalu dibawa ke mana-mana sebagai teman. Mael agak terkejut kerana dia memang tidak pernah mengenali saya.
cucu Datuk yang lain-lain dikenalinya. Saya memang jarang merayau dalam kampung walaupun jarak kampung saya dengan Pai Tekong tidaklah begitu jauh. Lebih kurang sebatu je. Semalam saya ke rumah. Orang rumah kata awak dah keluar dan belum tentu bila pula baliknya, kata Mail. Apa halnya? Nak minta awak tolong ikhtiarkan tentang anak saya. Apa kenanya pula? Dah berbulan-bulan terbaring dalam bilik. Kadang-kadang menjerit-jerit dan terpaksa diikat. 2-3 orang tak boleh nak pegang. Kita bukan pawang. Kita bukan bomoh. Tapi kalau nak mencuba bolehlah. Kita berikhtiar ya. Yang menentukan Allah. Mail terdiam. Kerutkan mukanya sambil menggigit bibir. Dari gerak matanya, saya kira ada rasa kesangsian bermain dalam hatinya tentang kemampuan Datuk. Sudah berbelas dukun dan pawang yang handal dipanggil. Tetapi semuanya gagal. Semua doktor yang ditemui mengatakan anaknya tidak mengalami apa-apa penyakit. Matahari yang tersangkut di langit bandar Taiping kian menurun. Sinarnya pula bertambah redup. Dia macam bersambung terus lah. Macam tak kena pula intonasinya. Tak apa, kita sambung daripada semua doktor ni. Semua doktor yang ditemui mengatakan anaknya tidak mengalami apa-apa penyakit. Matahari yang tersangkut di langit bandar Taiping kian menurun. Sinarnya bertambah redup. Di kemuncak Bukit Maxwell yang sekarang ini dipanggil sebagai Bukit Larut, kelihatan kabus yang tebal. Saya minta maaf sebab saya punya suara masih tak cun lagi ni. Tak apa, kita cuba habiskan juga ya. Kita berikhtiar. Itu pun kalau kau mahu. Datuk bersuara membuatkan Mail yang termenung itu terkejut. Dia anggukkan kepala tanda setuju dan Mail memberitahu pada Datuk jika anaknya itu diletakkan di bawah pokok asam kumbang besar di belakang rumah, dia akan segar dan berkeadaan seperti orang biasa. Begini sajalah. Lepas Maya Isya, aku ikut kau ke rumah melihat dulu keadaannya, beritahu Datuk pada Mail. Saya ingatlah, kita pergi sekarang lah ya. Boleh juga. Di mana rumah kau? Di Kampung Pinang. Saya beli tanah di situ dan buat rumah. Saya ni dah kahwin dengan orang Kulim. Oh, baguslah. Datuk senyum dan Mail menyatakan pada Datuk bahawa nenek saya yang ditemuinya semalam tetap sihat. Untuk pergi ke rumah Mail, saya dan Datuk terpaksa menaiki lancar. Lancar ni ialah beca beroda 3 yang dikayuh oleh seorang lelaki berbangsa India. Sedangkan Mail mengekorinya dengan basikal. Waktu membelok di satu selekoh, beca yang kami naiki berlaga dengan sebuah kereta. Badan Datuk yang tercampak dari beca menghentak dinding kereta Morris Minor, kepunyaan guru besar sekolah Melayu Selama yang baru 2 hari lulus ujian memandu. Dalam pelanggaran itu saya tidak apa-apa, tetapi tayar beca sebelah kanan jadi macam angka 8. Dinding kereta Morris Minor remuk dan pintunya tidak boleh dibuka. Melihat keadaan kereta itu, hati saya berdebar. Tentu Datuk mengalami kecederaan yang parah. Saya tersentak bila melihat Datuk boleh bangun sambil mengibas-ngibas kesan batu-batu kecil yang terletak di pakaiannya. Dia tidak luka dan tidak pula bengkak. Guru besar itu segera keluar dari perut kereta dengan wajah yang masam dan mula menyalahkan penarik beca. Pertengkaran pun berlaku. Masing-masing tidak mahu mengaku salah. Penarik beca kepal buku 5-nya. Guru besar pula melipat lengan baju. Mereka mahu beradu kekuatan. Masa ni orang ramai dah mula berkumpul. Mana yang rosak biar saya baiki, ujar Datuk lalu memukul dinding kereta dengan tapak tangan kiri. Bahagian dinding yang remuk itu elok kembali. Kemudian Datuk memegang tayar beca yang jadi angka 8. Dia urut 3 kali macam urut tangannya bengkak. Tayar beca itu kembali elok macam asal. Dalam keadaan orang ramai kelang kabut itu, begitulah Datuk menarik tangan saya meninggalkan kawasan kejadian sesudah memberi wang pada pemandu beca itu. Akhirnya, kami sampai juga ke rumah Mail dengan beca lain. Di rumah barulah saya mendapat tahu dengan jelas tentang Mail. Di samping menjadi siak, dia juga menguruskan pengebumian jenazah orang yang mati di penjara Taiping kerana hukuman gantung. Jadi maksudnya kat sini, kira jenazah yang itu pun kalau jika tidak dituntut oleh pihak waris. Setelah bercerai dengan isterinya yang dulu, dia membawa anak sulungnya tinggal bersama. Setelah anaknya tamat sekolah melalui jasa orang besar jajahan Larut yang bergelar Tengku Menteri,
Ini pun dia tulis makluman kalau tidak silap saya, katanya. Anaknya itu dapat bekerja sebagai budak pejabat di Jabatan Ukur. Sejak bekerja, anaknya tidak tinggal bersamanya lagi. Tinggal bersama-sama kawan-kawan dengan menyewa rumah di pinggir bandar Taiping, tidak jauh dari kawasan perumahan yang sesak di Tupai. Naik, kata Mail. Saya dan Datuk pun ikut perintahnya. Kami terus masuk ke bilik anaknya yang terlantar, tidak bergerak, kelihatan macam mayat. Badannya kurus dengan pipi yang cengkung. Siapa namanya ni, Mak? Razman. Orang panggil Man. Jadi nama panggilan sehari-harinya Man lah ya. Emaknya siapa namanya? Munah. Umurnya? Umur siapa ya? Emak ke anak? Anak. 23 tahun. Datuk rapatkan mulut ke telinga Razman dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba, Razman membuka mata dan bangun. Dia kelihatan gagah berdiri sambil bertempik dan melompat. Tali belati yang mengikat kakinya terputus. Razman melompat ikut tingkap dan terus lari ke bawah pokok asam kumbang. Duduk bersila di situ dengan kedua belah tangannya terletak atas kedua tempurung lutut, macam pelajar silat menerima amanat dari guru silat. Anak awak ni dah silap langkah ni, beritahu Datuk pada Mael sambil turun dari rumah menuju ke bawah pokok asam kumbang. Beberapa ela lagi mahu sampai ke bawah pokok tersebut. Datuk mencabut sebatang pokok kecil. Dengan pokok itu, Datuk membelasah belakang Razman hingga lembik. Kemudian Datuk dukung Razman pulang. Di rumah, Datuk menggosok belakang Razman dengan pucuk pisang nangka hingga kesan berbalar kena pukul itu hilang. Datuk letakkan Razman betul-betul di bawah tulang bumbu rumah. Jangan diubah-ubah hingga saya datang pada sebelah malam nanti ya, pesan Datuk pada Mael. Mahu ke mana pula? Ke masjid tadi. Saya nak membuat amalan sedikit. Mudah-mudahan dengan izin Allah, sakit anak awak akan pulih. Ya, baiklah, sahut Mael. Saya dan Datuk kembali ke masjid semula. Selepas menunaikan solat Isyak, Datuk terus membaca Al-Quran. Kira-kira pukul 3 pagi sesudah Datuk melakukan solat tahajud 2 rakaat, barulah saya dan Datuk pergi ke rumah Mael. Perjalanan pada semalam malam itu agak berbeza dengan perjalanan pada waktu siang. Sebelum keluar masjid, Datuk suruh saya ikat mata dengan kain. Bila kain dibuka, saya sudah pun berada di kaki tangga rumah Mael. Perkara pertama yang Datuk lakukan bila duduk di hadapan Razman ialah meminta segelas air sejuk. Setelah air itu ditawar jampi, Datuk Datuk basuh muka Razman dengan air itu. Datuk pegang dan tekan tulang rusuk sebelah kanan Razman dengan jari hantu. Man, dari mana kau dapat semuanya ni? Datuk menyoal. Razman membuka mata. Terkelip-kelip macam mata katak puru kena sembur air. Mulutnya terkumat kamit tanpa suara. Kemudian Razman rapatkan matanya kembali. Kaku. Datuk mengulangi perbuatannya itu selama 3 kali berturut-turut. Semuanya gagal. Datuk lalu meminta Mael mencari seekor ayam jantan putih. Permintaan itu Mael tunaikan. Bila ayam jantan putih berada dalam tangan Datuk, dia segera meninggalkan ruang rumah masuk ke bawah rumah. Datuk menyembelih ayam itu betul-betul di bawah lantai tempat Razman berbaring. Darah ayam itu Datuk isikan dalam cawan putih. Datuk juga memberitahu Mael apa yang dilakukannya terhadap Razman jangan ditegur. Walaupun perbuatan itu nampak kejam dan tidak bertimbang rasa. Datuk bawa darah ayam dalam cawan putih itu ke atas rumah. Datuk dekatkan cawan yang berisi darah itu ke hidung Razman. Bila tercium bau darah ayam, Razman segera bangun macam orang sihat mahu meminum darah. Datuk menampar muka Razman dengan sekuat hatinya hingga Razman rebah atas tempat tidurnya kembali. Setakat ni sajalah. Esok aku ikhtiarkan lagi, beritahu Datuk Mael. Datuk Mael pula ujung-ujung kau. Beritahu Datuk kepada Mael. Mael anggukkan kepala dan terus masuk ke bilik tidur. Saya dan Datuk pergi ke anjung rumah dan tidur di situ. Malam itu, saya tidak mengalami sebarang mimpi yang aneh. Tetapi diri Datuk, saya tak tahulah pula. Terima kasih kerana mendengar daripada mula hingga habis. Saya minta maaf kalau vokal saya sedikit terganggu.
Tidak berapa sihat sangat dengan tekak ni, tapi saya cuba usahakan. Okey, baik. InsyaAllah dalam tempoh 2 hari lagi kita akan bertemu lagi dengan episod yang ke-35 yang bertajuk Mengusung Iblis Tengah Malam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dan besok kita akan ceritakan pasal kisah Tok Awangah lagi ya. Baik, terima kasih saya ucapkan lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.